Dan kita nak teruskan kepada satu lagi kupasan yang menarik juga daripada Haji Nazri Kahar, merupakan editor Astro Awani yang kini sudah pun bersedia di PPC Pengkalan Batu di Hantuah Jaya. Kita terus bersama Haji Nazri. Silakan Haji. Haji, silakan dengan laporan anda Haji. Bagaimana proses penamaan calon pada hari ini Haji? Haji, boleh teruskan Haji? Oh, ya. Terima kasih Hafizi. Kini saya berada di Menara Persekutuan di Pusat Operasi Sonjaya Pilihan Raya Malaysia di Menara Persekutuan di Aikeroh ini. Dan baru saja selesai Hafizi sebenarnya dari yang diumumkan oleh Pengerusi SPR, Dato' Abdul Ghani, dan beberapa perkara dikongsikan dan saya akan recap sedikit, mungkin tidak diberikan taklimat secara langsung tadi, dan apa yang dikatakan oleh Pengerusi SPR bahawa perjalanan proses penamaan calon hari ini berjalan dengan lancar di kesemua 28 pusat penamaan calon ataupun PPC di seluruh negeri Melaka, dan beberapa angka yang dikongsikan iaitu sebanyak 112 kertas penamaan calon yang layak bertanding bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 sudah pun diterima ataupun disahkan oleh pihak SPR, iaitu terdiri daripada 28 dari Barisan Nasional, 28 dari Perikatan Nasional, 28 kertas pencalonan dari Pakatan Harapan, 5 kertas dari Parti Bumiputra Perkasa Malaysia ataupun Putra, manakala 1 dari Parti Perikatan India Muslim Nasional ataupun IMAN, dan dari Bebas sebanyak 22 kertas pencalonan. Jadi keseluruhannya 112 kertas penamaan sudah pun disahkan ataupun diterima oleh pihak SPR. Ini merupakan rekod ataupun angka terbesar pernah dicatatkan oleh Pilihan Raya Negeri Dewan Undangan Negeri Melaka, Hafizi, seperti mana yang dikatakan oleh Pengerusi SPR, Dato' Abdul Ghani. Jadi apa yang lebih penting juga, beberapa perkara diperjelaskan, antaranya isu berkaitan dengan SOP kempen dan juga proses pengurusan pilihan raya, kerana ia menimbulkan banyak kekeliruan di kalangan parti politik, di kalangan jentera parti, di kalangan pihak media dan juga orang awam. Dan dijelaskan oleh pihak Pengerusi SPR bahawa SOP kempen ini dilaksanakan ataupun baru saja dimuktamadkan oleh pihak SPR dengan kerjasama pihak KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara, dan segala butirannya ada di dalam portal SPR. Dan antara yang intipati tentang SOP kempen adalah sebarang bentuk kempen secara fizikal memang tidak dibenarkan, tetapi beberapa kelonggaran sahaja dibenarkan. Antaranya parti ataupun calon boleh membawa calon mereka melalui rakaman-rakaman audio dan juga kempen melalui mobile bergerak seperti lori dan sebagainya. Itu diungkapkan Pengerusi SPR seperti ataupun rakaman audio yang boleh bergerak dari kawasan taman dan kawasan kampung dan sebagainya. Itu yang pertama. Begitu juga pengedaran pamphlet untuk biodata ataupun profil calon dan juga manifesto parti boleh diedarkan dengan pergerakan yang minima. Begitu juga kempen melalui sosial media memang tidak ada had. Dan soalan saya kepada pihak Pengerusi SPR, bagaimana dengan kempen secara fizikal yang lain? Memang tidak dibenarkan. Tetapi platform ataupun ruang untuk kempen melalui media arus perdana seperti Awani ataupun RTM dan sebagainya itu terpulang. Pihak SPR tidak akan menjadi sekretariat. Pihak SPR tidak akan mengkoordinasikan sebarang perdebatan ataupun wacana-wacana ataupun kempen melalui media arus perdana. Terpulang pihak parti, mereka boleh berunding dengan pihak media dan terpulang pada pihak media untuk menguruskan sama ada debat, sama ada wacana, sama ada slot-slot intermobual khas dan sebagainya. Jadi nampaknya kempen agak terhad, tetapi segala undang-undang yang dikuatkuasakan melalui Pilihan Raya Negeri Melaka ini tertakluk kepada Undang-Undang Akta Penyakit Berjangkit oleh pihak KKM dan juga Akta SPR. Penguatkuasaan akan dipantau oleh pihak PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT,
dengan kerjasama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak SPR. Jadi beberapa kekeliruan ditimbulkan oleh pihak media sebentar tadi, tetapi masih tidak berapa jelaslah Hafizi bagaimana pihak SPR akan melaksanakan undang-undang yang amat ketat untuk kempen pilihan raya negeri Melaka ini. Yang seterusnya, soalan saya kepada pihak pengusi, bagaimana SPR boleh menggembeling, mempromosi dan juga menggalakkan pengundi berdaftar Melaka pulang untuk mengundi. Kerana sasaran SPR masih kekal. Turn up untuk pilihan raya negeri kali ini adalah sekitar 70%. Tetapi dengan situasi pandemik dan pelbagai SOP yang amat ketat, termasuk juga tambahan ataupun kewujudan SJR ataupun Sekatan Jalan Raya oleh pihak PDRM untuk memastikan keselamatan kempen, memastikan keselamatan pilihan raya negeri ini berjalan dengan aman dan tenteram, mungkin sikit sebanyak menimbulkan keresahan ataupun kegusaran oleh pihak pengundi untuk pulang ke kampung. Apatah lagi di kala pandemik ini masih berada di keliling kita. Jadi apa reaksi pihak pengurusi SPR? Beliau merasakan itu terpulang pada pengundi. Tidak ada masalah sepatutnya untuk pulang untuk mengundi kerana masa untuk hari mengundi adalah 8 jam. Daripada jam 8 pagi hinggalah 5 petang dan amat lama sebenarnya dikatakan untuk memberikan ruang seluas mungkin. Tidak perlu berebut-rebut di waktu pagi ataupun di waktu tengah hari, tetapi waktu selepas jam 2 petang biasanya ada kekosongan ataupun lengang sedikitlah di pusat-pusat daerah mengundi dan sebagainya di semua tempat mengundi di negeri Melaka. Jadi mungkin ada sedikit persoalan yang timbul di kalangan pihak media dan juga di kalangan jenterapati dan sebagainya. Tetapi bagi kita di Asrawani akan terus mendapatkan reaksi-reaksi terkini daripada pihak SPR dan juga pihak PDRM kerana perlu ada kejelasan bagaimana pelaksanaan proses pilihan raya kerana ini hak rakyat untuk berdemokrasi secara sihat, hak parti politik dan juga calon untuk bertemu dengan pengundi di kawasan mereka. Dan apa cara sekalipun kita sentiasa beringat SOP untuk COVID ini sentiasa dikuatkuasakan, tetapi ruang untuk bertemu dengan pengundi wajar dibuka, wajar diberi peluang. Dan soalan berkaitan dengan bagaimana SOP yang mungkin berbeza-beza. Seperti tadilah di pusat penentuan calon ada di kalangan media merasakan mereka dihalang untuk menemubual calon-calon selepas proses penentuan calon berlangsung oleh pihak PDRM. Tetapi pihak pengurusi SPM mengatakan itu mungkin ada salah faham, sepatutnya tidak berlaku, boleh tanpa berebut-rebut ataupun perkumpulan yang ramai dan sebagainya. Jadi ini merupakan persoalan-persoalan yang timbul yang kami ajukan kepada pihak pengurusi SPR, tetapi beliau optimis ini merupakan pesta demokrasi yang paling hebat di Melaka, tetapi mungkin sedikit suram dengan tanpa kempen secara fizikal yang kita alami sebelum ini tidak dapat dilakukan seperti rally, ceramah-ceramah besar dan sebagainya. Begitu juga walkabout dibenarkan hanya sekitar 5 orang untuk bertemu dari rumah ke rumah dan sebagainya. Jamuan-jamuan, gathering lain semua tu tidak dibenarkan. Itu saja mungkin ada soalan daripada Hafizi? Baik Haji, kalau kita lihat kepada SOP yang dikeluarkan oleh SPR yang ramai pakar yang mendakwa kata mereka agak lambat dikeluarkan. Jadi ia akan memberi impak kepada pengundi itu sendiri, begitu juga dengan parti-parti politik dan juga penguatkuasa. Kerana apabila SOP ini lambat dikeluarkan, sukar untuk mereka memahami dan juga sukar untuk mereka mengetahui apakah SOP khusus untuk pilihan raya ini. Dan difahamkan mengenai ceramah syarahan kempen tidak dibenarkan, kempen ziarah rumah ke rumah juga tidak dibenarkan dan sebagainya. Sebagai pengamal media, bagaimana melihat kepada pertandingan demokrasi pada kali ini? Ada cukup istimewa dan juga bagaimana agaknya Haji melihat kepada pertandingan demokrasi pada ketika ini dengan SOP yang ketat dan apa cabaran yang bakal diharungi oleh pihak media sendiri? Dari aspek pesta demokrasi itu kita tidak dapat persoalkan. Ini ruang yang wajar direbut oleh semua pihak, sama ada parti politik, jenterapati, rakyat, kebanyakan pendaftar ataupun pemilih dan sebagainya. Dan ini merupakan masa depan rakyat negeri Melaka. 5 tahun mereka akan mendapat kerajaan yang akan dipilih pada 20 November 2021. Ini bukan kerja mudah sebenarnya. Tetapi yang menjadi persoalan dan kita cuba mendapat kejelasan daripada pihak SPR bagaimana ruang demokrasi itu wajar diberikan secara telus, secara adil dan saksama.
Kerana mungkin ada sedikit kelebihan dari parti kerajaan seperti PN dan juga BN. Kerana mereka ada ruang di media arus perdana dan mereka ada ruang untuk aktiviti-aktiviti jabatan, kementerian dan menteri-menteri boleh menyalurkan bantuan dengan aktiviti program-program yang dikatakan ini merupakan program kementerian ataupun jabatan. Jadi itu mungkin sedikit kelebihan yang dikatakan oleh ramai pihak. Tetapi bagi pihak pembangkang, mereka mempersoalkan bagaimana mereka juga boleh mendapatkan akses begitu, terutamanya kepada akses arus perdana media. Dan kami di Esrawani merasakan inilah masa yang paling sesuai pihak parti politik mendampingi pihak media arus perdana untuk memberikan ruang sebanyak mungkin kepada parti mereka ataupun calon mereka untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan manifesto mereka dan apa yang akan diperjuangkan untuk dijanjikan kepada pemilih di 28 Dewan Undangan Negeri Melaka. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana penguatkuasaan itu perlu berlaku telus dan adil di lapangan supaya tidak menimbulkan berterusan kekeliruan hinggalah hari mengundi pada 20 hari bulan. Dan kami di Esrawani merasakan ini ruang untuk kita juga bereksperimen sebenarnya kerana tidak pernah berlaku di negara kita walaupun pengalaman di PRN Sabah dan juga pilihan raya kecil yang lain sepatutnya dijadikan pengajaran dan juga benchmark untuk memperbaiki cara menguruskan pilihan raya di negara kita khususnya untuk pilihan raya negeri ke-15 di Melaka ini. Tetapi saya rasa jangan ambil mudah dan kita perlu menggerakkan kekuatan media ini untuk menggalakkan anak-anak Melaka dan pengundi Melaka sama ada yang tinggal di Melaka ataupun yang tinggal di luar, pulanglah kerana ini merupakan masa depan anda. Anda hendak sabotaj ke, anda nak marah ke pada pemain politik dan juga parti politik, inilah ruangnya dan anda perlu bersuara di kotak-kotak undi. Dan ini ruang yang anda hanya dapat miliki dalam masa 5 tahun ataupun 4 tahun. Dan malangnya Melaka terpaksa memberikan mandat semula kepada rakyat tidak sampai pada 5 tahun ini. Dan mereka terpaksa ke kotak undi sekali lagi. Hafizi. Baik, terima kasih kepada Haji Nazri Kahar yang juga merupakan editor di Esra Awani membawakan kupasan mengenai sebentar tadi turut mengikuti perkembangan sidang media daripada SPR dan betul apa yang dikatakan oleh Haji sebentar tadi juga ini satu situasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dengan SOP yang ketat dari segi berkempen dan sebagainya dan difahamkan juga kempen-kempen seperti rumah ke rumah tadi seperti apa yang Haji sebutkan tadi tidak dibenarkan yang seperti kebiasaan memang menjadi pilihan bagi calon-calon untuk mendekati masyarakat-masyarakat di Karumbi. Mereka akan turun ke rumah dan sebagainya, ceramah dan syarahan dan semua ini tidak dibenarkan dalam SOP yang telah pun dikeluarkan oleh SPR sebentar tadi.